Bertemu kembali dalam 6 negeri memilih bersama saya Nala Huda dan Irfan Faruqi. Kami akan bawakan perbincangan untuk saat-saat terakhir ini sebelum kita ke rakan setugas di Set Island bersama dengan panelis-panelis lain bermula jam 7.45. Tapi sementara itu rakan setugas Luqman Haris juga berada di Set Virtual Reality untuk bawakan beberapa keputusan tidak rasmi yang baru saja diterima. Luqman. Satu keputusan tidak rasmi setakat ini, Naila, dan kita saksikan bahawa Pakatan Harapan meneruskan trend yang positif di negeri-negeri yang disandangnya sebelum ini. Sebelum ini kita bagi beberapa kerusi di Selangor, kali ini di Pulau Pinang pula. N27 Pengkalan Kota Wong Yui Hang membina lead ataupun jurang yang agak signifikan di sini dengan 13,301 undi sudah pun dikumpul setakat jam 7.34 malam tadi, jauh meninggalkan pesaingnya dari Perikatan Nasional S. Karen Mayen yang mengumpul hanya 758 undi setakat ini. Dan kerusi ini kita nampak ya, calon Wong Yui Hang ataupun calon Pakatan Harapan ni hampir menyamai majoriti keseluruhan yang dimenangi pada PRU 14 yang lalu. Pada PRU 14 yang lalu majoritinya 13,390 dan setakat jam 7.34 sudah pun menghampiri jumlah itu di kawasan yang mempunyai 22,000 pengundi dan hanya 3.3% pengundi Melayu. Apapun, kubu kuat Penang nampaknya meneruskan trend memberangsangkan untuk Pakatan Harapan, tapi masih lagi terlampau awal. Apa sahaja boleh terjadi. Ini adalah keputusan yang tidak rasmi. Apapun, kita akan terus ikuti dan bawakan kepada anda dari semasa ke semasa. Kita kembali kepada Naila dulu. Baik, terima kasih Luqman. Itu keputusan rasmi, keputusan tidak rasmi. Sikit lagi kiraan undi untuk mendapatkan keputusan penuh, tapi kita nantikan pengumuman rasmi oleh pihak SPR. Dan kita kembali bersama dengan tetamu kita, Tuan Hissamuddin dan juga Tarma. Tarma, kita nak teruskan sedikit lagi perbincangan kita bila sebut tentang PMX, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita sebut tentang Sanusi. Sanusi ada bawa sense of human dan ada storytelling sedikit. Datuk Seri Anwar begitu juga. Kan ada banyak video-video terkagum-kagum lah, ada budak lari, peluk dan sebagainya. Itu tak beri kesan langsung kepada emosi pengundi? Bagi saya rasa itu memang memberikan kesan. Saya rasa kita tidak boleh undermine pengaruh dari segi PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana saya rasa beliau ada tugas yang sukar, iaitu beliau perlu menjadi jambatan antara polarisasi yang berlaku antara pelbagai kaum, dan bukan saja antara dengan parti pembangkang, tapi dalam kerajaan ini sendiri juga ada satu jurang yang besar antara PH dan juga BN, dan beliaulah yang perlu menjadi individu yang membawa semua orang bersama. Jadi bagi saya beliau memang cukup karismatik, cukup mampu untuk melakukan perkara tersebut. Cumanya seperti yang saya katakan, mungkin caranya kurang efektif berbanding dengan Sanusi, kan? Tapi saya merasakan bahawa beliau ada segala faktor-faktor, terutamanya dari segi karisma, dari segi ilmu, dari segi kemampuan untuk, kalau katakan ditanya soalan yang kritikal dan sukar, beliau mampu menjawabnya. Tapi bagaimana untuk kita membawa naratif ni kepada, pertama sekali kepada orang awam, pertama. Kedua adalah kita juga kena fikir, kalau kita cakap pasal Perikatan Nasional ini, kita bercakap tentang komuniti Melayu yang mungkin ramai daripada mereka mempunyai suatu persepsi disebabkan kita boleh cakap berdekat naratif-naratif yang anti dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maka ramainya bukan saja anak muda, tapi lebih lagi yang golongan yang lebih tua. Mereka ada suatu persepsi yang mungkin dah untuk yang terlalu lama mereka merasakan okey, Anwar Ibrahim ni adalah sekian. Maka untuk mereka menghakis ataupun mengubah persepsi itu bukanlah satu perkara yang senang. 8 bulan memang tidak cukup. Tapi saya ujarkan bahawa kerja komunikasi, kerja itu masih perlu berjalan. Walaupun Datuk Seri pertahankan kota Bumiputra untuk pendidikan, masih tak dapat menghakis. Yang tu bagi saya itu yang cabarannya lah kan. Bila beliau katakan begitu, dia kena kritik dengan yang golongan yang lebih liberal, lebih progresif. Tapi untuk yang golongan yang konservatif lah, mereka rasa bahawa okey, ni tak cukup besar. Mungkin mereka rasa bahawa okey, this is enough untuk mereka rasa selesa. Tapi hakikatnya ni juga saya nak tekankan bahawa antara cabaran yang kerajaan Madani ini perlu buat adalah untuk membina semula middle Malaysia, kan? Kerana apa yang saya nampak sekarang adalah ada cubaan untuk mencuri ataupun to try to flirt with the far right, kan? Ataupun kita cakap bahawa golongan yang kanan, yang paling ke kanan, kan? Maka bagi saya sukar untuk mereka memenangi golongan ini kerana kurangnya bagi saya credibility ataupun
the genuineness factor untuk mereka menangi. Tapi hakikatnya kalau kita cakap pengundi Melayu pun walaupun mereka cakap pengundi Melayu adalah lebih konservatif, tapi dalam konservatif itu mesti ada pelbagai ragam, pelbagai versi kan. Jadi bagi saya penting untuk kerajaan fikirkan dan juga buat kajian apakah konservatisme yang ada dan apakah konservatisme yang boleh dimenangi. Itu adalah strategi yang perlu dilakukan, bukan hanya pergi dan mencari begitu saja kan. Dan setelah anda kenal pasti what is the middle ground yang anda inginkan, barulah lebih efektif untuk membuat mungkin ada Anwar effect lepas ini, PMX effect mungkin kan, tapi itu bermula dengan ilmu seperti mana yang dikatakan oleh Tuan Husam. Sanusi effect bermula sebab apa? Dia bercakap dengan base dia sendiri, dia bercakap dengan ahli-ahli PAS dia sendiri, maka itu nampak kuat. Jadi persoalan ni sekarang adalah dengan calculation ataupun dengan perkiraan yang begitu complicated untuk kerajaan baru ini, PH, BN, GPS dan sebagainya. Apakah middle ground? Ini bukan saja untuk pengundi PH, bukan saja untuk orang PKR, tapi what is the new middle ground yang perlu dicari oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mendapatkan PMX effect. Ya, tapi bukanlah satu tugas yang mudah apabila kita bercakap tentang masyarakat yang semakin polarizing ini. Tentunya sukar untuk menyatukan dan membina satu middle ground yang baharu. Kita nak berhenti seketika daripada perbincangan kita dan kita nak terus ke keputusan tidak rasmi yang baru kami terima. Terus ke N08 Bahau yang menyaksikan calon Pakatan Harapan PH Teo Kok Siong mendahului agak jauh dengan 11,091 undi, jauh mendahului dan mengatasi calon Perikatan Nasional PN Kumar S. Paramasivam sebanyak 2,846 undi setakat 7.38 malam ini. Itu di N08 di Bahau, masih awal walaupun agak besar kiraannya, itu sebanyak 11,000. Seterusnya kita juga nak melihat satu kerusi yang juga menjadi tumpuan, iaitu di N32 Seri Setia setakat jam 7.30 petang ini. Calon Pakatan Harapan PH Fahmi Ngah mendahului sebanyak 174 undi, mendahului berbanding dengan calon Perikatan Nasional PN Muhammad Zubir Embong sebanyak 53, calon bebas Harindran Krishnan 10 dan muda Dobby Chew yang juga menjadi tumpuan di media sosial sebanyak 7 undi yang dikira setakat ini. Tentunya masih jauh lagi perjalanannya untuk kerusi Seri Setia. Seterusnya N33 di Taman Medan, Afif Bahardin, calon Perikatan Nasional mendahului dengan 2,235 undi, mengatasi calon Pakatan Harapan PH Ahmad Akhir Pahuan Cik sebanyak 1,783 undi, juga satu kerusi tumpuan di Selangor. Irfan. Ya, itu merupakan keputusan-keputusan yang ada dan kita juga ada keputusan tidak rasmi daripada Jertih, yang mana dalam kawasan Jertih ini calon daripada PAS Ridwan Muhammad Nur masih mendahului dengan 1,405 undi, diikuti rapat sebanyak 1,002 undi oleh calon daripada Barisan Nasional Muhammad Rozaini Muhammad Rasti. Ketika ini 2,400 undi sudah dikira, ada berbaki 29,000 lagi undi untuk kita dapatkan keputusan masih jauh lagi rasmi. Perjalanannya untuk ke garisan akhir untuk kita lihat siapa yang menjadi pilihan pengundi di 6 negeri. Dan kita berbaki 1 minit saja untuk jam ini. Kita nak terima kasih kepada panelis kita untuk jam ini, Tuan Hisom dan juga Tarma, banyak kongsikan pandangan mengenai trend-trend yang menarik pada PRN kali ini dan apa yang kita boleh jangkakan selepas ini. Tapi kita akan biarkan kepada rakan-rakan setugas kita selepas ini untuk mengambil alih. Kita nak pass baton kepada rakan setugas kita di set yang lain untuk bawakan kupasan dengan panelis yang juga menarik untuk malam ini yang kami sediakan dan kami tawarkan kepada penonton Astro Awani, dan juga keputusan-keputusan rasmi dan tidak rasmi akan terus kami bawakan dari semasa ke semasa, bukan sahaja di 501 Astro Awani tetapi juga di segala platform di astroawani.com dan media sosial Astro Awani.